Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis. Tak lupa juga kepada yang berbahagia, Tuan Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Ilmu Islam, barisan doktor-doktor, barisan pensyarah-pensyarah, mahasiswa, mahasiswi, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Tak lupa kepada rakan-rakan saya yang dah lama berkecimpung dalam ilmu falak. Dengan penuh rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih yang amat sangat kepada Universiti Melaya kerana sudi menjemput saya dan memberi peluang kepada saya, seterusnya memberi kepercayaan kepada saya untuk talaki kitab yang berlatar belakangkan ilmu falak yang jarang-jarang dibaca maupun di peringkat pengajian-pengajian pondok di Malaysia. Dalam masa sebulan saya memikirkan sesuatu, boleh ke tak boleh, mampu ke tak mampu, nak ke tak nak. Kerana apabila kita talaki kitab turas, apatah lagi kitab turas ini telah berusia 800 tahun, 600 Hijriyah, 1436 tolak 600 tahun, maka sudah 836 tahun. Dah 800 tahun dulu punya, tiba-tiba tak macam mana mimpi apa agak ni, nak baca kitab yang telah berusia 800 tahun. Saya dengan tidak sengajanya, gara-gara tak ada duit untuk balik ke Johor, apabila pondok penanti yang dikenali dengan nama Madrasah Manabiul Ulum, lebih dikenali dengan nama pondok penanti, cuti pengajiannya apabila tibanya bulan Syaban, maka ada pelajar-pelajar yang ikut jamaah tabligh, ada yang balik ke kampung halaman. Dan bagi saya anak Johor, nak balik belanja besar, zaman tu naik kereta api. Jadi orang tua pun kata, buat apa kau balik, belajarlah. Jadi apatah lagi kita belajar dulu, usia dah tua, maka belajar pondok, ni ceritalah secara tak sengaja, maka duduklah Tuan Guru Haji Saleh Penanti, ketika itu mudir Madrasah Manabiul Ulum, dan Tuan Guru Haji Saleh Penanti pernah menjadi mudir selama 5 tahun di Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Maka dia kata dengan saya, daripada duduk nganggur, hang duduk nganggur,
bacalah satu kitab. Dia kata, dia pun nak baca, tapi tak ada orang nak dengar. Maka nak baca kitab apa? Menyelongkahlah di tingkat 4 madrasah Manabiul Ulum pustakaan tu. Carilah apa tak? Kemudian Tuan Guru Haji Saleh Penanti kata, ada satu kitab, dia kata. Kitab induk tu Hayatul Hayawanul Kubra. Hayatul Hayawanul Kubra. Tapi dia kata kita baca yang hamasnya, di bahagian tepinya, iaitu Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Kitab induk ni lah Hayatul Hayawanil Kubra, kehidupan haiwan-haiwan yang besar. Besar tu macam mana? Haiwan-haiwan yang boleh ditelik oleh mata kasar manusia. Jadi haiwan-haiwan yang halus daripada jenis serangga tak dibicara. Tak apalah, belajar je lah. Maka dia kata bukan nak baca yang itu, baca yang tepinya. Ajaibul Makhluqat. Dah aku cakap, aku benda pula. Ajaibul Makhluqat, keajaiban-keajaiban makhluk. Allah Ta'ala ciptakan makhluk, maka makhluk itu ada keajaibannya tersendiri. Apabila mata kasar kita melihat, telinga mendengar, begitu juga panca indera yang lain, deria, rasa, dapat menilai. Isu nanti kita dapat rasai satu keajaiban. Wah. Termasuklah kita merasai keajaiban makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi boleh didengar dengan telinga. Begitulah makhluk yang mata kasar tak nampak, telinga tak dengar, boleh dihidu dengan hidup. Ada makhluk yang mata kasar tak nampak, telinga tak dengar, hidung tak menghidu, tetapi ada deria rasa yang lain, kulit. Wah, kulit rasa melalui apa yang disebut bulu roma yang tegak berdiri. Di situ nanti kita dapat memahami jenis-jenis makhluk, apa kategorinya. Jadi maknanya ini macam belajar ilmu biologi. Difficult betul. Di situ barulah saya faham. Selama ni yang saya belajar, dia kata 5 tak faham-faham biologi itu, baru saya faham apa itu spesies. Dah baca kitab ni baru saya tahu apa itu spesies, apa itu ecology, apa itu botani. Tetapi agak rumit kerana istilah-istilah yang digunakan. Pun begitu, kitab Turas ini, orang lama, ulama-ulama terdahulu, bayangkan dah 800 tahun, maka penggunaan bahasa Arabnya berbeza dengan penggunaan bahasa Arab hari ini. Kerana bahasa Arab hari ini dia berkembang mengikut tabiat, kehendak, kemahuan, taste Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Maka bahasa Arab sendiri mengalami perubahan sehinggalah dinamakan bahasa Arab Al-Fusahah. Tapi kita dapati bahawa bahasa Arab pertuturan hari ini
berbeza dengan bahasa-bahasa Arab 800 tahun yang lalu. Penggunaan lafaz dan kalimah bahasa Arab hari ini sudah berkembang berbeza dengan bahasa Arab kalimah-kalimah yang digunakan 800 tahun yang lalu. Itu perkembangan bahasa Arab. Bahasa itu berkembang. Waktu saya belajar kat Mekah sekejap, saya tunjuklah kawan-kawan saya budak-budak Arab kitab ni. Dia asyik kata ishhaza. Binatang apa ni? Ishhaza. Dia pun dah tak faham. Alasan yang diberikan kepada saya ialah bahasa Arab itu sendiri. Kerana bahasa Arab itu berkembang. Yang kita takut bahawa orang Arab masa kini pun dah tak boleh nak baca kitab ini. Menyebabkan kitab-kitab sedemikian tidak dicetak lagi. Kecuali Al-Quran dan hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang saya membimbangkan. Bimbang dari segi boleh ke orang nak ada uslub bahasa dan penggunaan lafaz kalimah bahasa Arab yang masa kini sudah berkembang berbanding dengan 800 tahun yang lalu. Dan seperkara lagi yang saya risau ialah uslub. Maknanya orang dulu dia terlalu terperinci dari segi alunan gaya bahasa je. Jadi kalau kita baca satu baris, kita nak i'rab dari segi nahwu, sharaf, untuk kita mengetahui makna tersurat. Kemudian kita bahas dari segi ilmu ma'ani, cabangan dari segi ilmu balaghah, maka satu baris mengambil masa 1 jam untuk diterjemahkan makna tersurat dan makna tersirat. Mungkin orang dulu banyak masa kerana dia tidak ada Android, maka masa dia banyak. Tapi dia faham, dia nak menyampaikan maklumat yang begitu banyak, dia akan menggunakan bahasa yang sebegitu ringkas dalam satu kalimah boleh ditanggung dengan beberapa makna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan. Itu yang saya bimbangkan. Yang keduanya, apa yang saya nak dedahkan kepada tuan-tuan, setidak-tidaknya ini adalah pengalaman baru. Dia tidak seperti kursus-kursus yang dianjurkan di ILIM. Saya juga salah seorang penceramah tenaga pengajar ilmu falak di ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. Ianya merupakan modul. Maknanya datang aja cerita balik langkahkan saja. Dalam masa yang diperuntukkan, sukatan pelajaran yang ditentukan. Dalam masa sekian, apa yang perlu diterangkan. Tetapi dalam kitab tak begitu. Maknanya untuk sampai kepada sesuatu maksud itu, maka dia akan sediakan kepada kita apa yang disebut unsur-unsur yang lain untuk menambahkan keyakinan dan kepercayaan terhadap apa yang ia sampaikan kepada kita. Dia nak sampaikan kepada kita sesuatu, tetapi didatangkan ulasan, hujah yang begitu banyak supaya kita benar-benar
meyakini. Tak apa pun dulu try and error. Tengok bagaimana kalau tak selera bulan depan saya datang. Walau bagaimanapun saya faham rakan-rakan saya, kawan-kawan saya yang pernah belajar falak dengan saya yang tiada latar belakang bahasa Arab, saya faham. Maka keputusan yang saya buat hari ini, saya tidak membaca berdasarkan tarikh pondok di selatan Thailand, Patani. Dan saya juga tak baca berdasarkan tarikh pembacaan pondok-pondok di Kelantan. Jadi pembacaan saya, mohon jutaan kemaafan, tidak tertakluk kepada mana-mana tarikh yang biasa diketengahkan di mana-mana pengajian pondok. Kenapa? Kerana saya nak meraihkan kawan-kawan saya yang tiada latar belakang pengajian bahasa Arab. Kalau nak baca begitu, ketiara. Kalau tuan-tuan ada kitab ini, kami berkat alhamdulillah, tuan-tuan boleh buka ke halaman yang kita baca Al-Muqaddimatul Ula, halaman yang ke-8. Halaman yang ke-8 di bahagian tepi. Halaman yang ke-8 di bahagian tepi. Kita ada seorang senior engineer, Encik Abdul Aziz kita. Ni kau apa dia belajar ni? Senior engineer, otai dalam falak dan Islam. Tidak puas baca buku-buku karangan David Beckham dan Tiger Woods, maka nak baca pula ni karangan ulama-ulama as-salafus salih, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Muqaddimatul ula. Al-Muqaddimatul ula fi syarhil ajabi. Al-Muqaddimatul Ula, pembukaan yang pertama dalam mensyarahkan maksud ajaib. Baiklah, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini sudah meninggal pergi, selamat di semadi 800 tahun yang lalu. Sezaman dengannya, tokoh-tokoh ahli tafsir Islam yang dihormati lagi disegani, antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang begitu masyhur dengan karangan kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. 600 Hijrah, yang mana kita faham bahawa agama Islam mula tersebar luas di
Eropah. Maka pada ketika itu sememangnya agama Islam berada pada kedudukan yang istimewa, dihormati, disegani, dihargai. Maka perkembangan keilmuan pada 600 Hijrah itu berkembang subur di persekitaran Laut Caspian. Sebab itu namanya Qazwain. Qazwain itu daripada Caspian. Qazwain. Jadi di Laut Caspian itulah mengalirnya sungai Al-Jayhun. Sungai itulah sungai yang airnya bersih. Maka air yang bersih itu berjaya memulihkan fikiran dan perasaan penduduk-penduduk yang berada di sepanjang sungai Al-Jayhun. Maka wujudlah di situ bandar-bandar yang hebat, antaranya bandar Ibnu Majah, bandar At-Tirmizi, bandar Abi Daud. Maka air sungai itu mengalir ke Laut Caspian, Al-Qazwain, menunjukkan kepada kita ianya satu tempat yang istimewa, kerana di situlah lahirnya bandar-bandar yang menghasilkan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok tandingnya. Imam Ibnu Majah, Imam Abi Daud, Imam At-Tirmizi. Maka bukan sekadar kesuburan dari segi ilmu ulum syariah, tetapi kesuburan dari segi ilmu hay'ah. Ilmu falak ketika itu dikenali dengan nama ilmu hay'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Apabila sebut ilmu hay'ah, dia melengkapi ilmu berhubung tentang semua benda-benda hidup. Angin itu benda yang hidup. Api itu benda yang hidup. Bumi ini hidup apabila disiram air. Ihtazzat warabat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ilmu falak pada zaman itu adalah alat, ilmu alat yang digunakan untuk manusia mengambil manfaat daripada segala benda-benda hidup yang ada di persekitaran mereka. Jadi, cuba korang fikir yang kita belajar astronomi hari ini, adalah semata-mata kita belajar untuk faham matahari dah, faham bulan dah, faham planet sudah. Tapi orang dulu dia peralatkan matahari, dia peralatkan bulan, dia peralatkan al-kawakib planet, diperalatkan al-buruj, bintang-bintang 12, alat untuk dapat manfaat daripada segala benda-benda hidup yang ada di persekitarannya. Contohnya, apabila memahami terbit terbenam matahari, maka barulah faham tentang angin, tentang udara, tentang pokok-pokok, tentang haiwan. Nak terkena apa dekat UN? Kambing jenis apa? Ya, itu yang dirahmati Allah. Ayam yang macam mana? Jadi orang dulu gunakan ilmu falak selain daripada alat pengukur waktu, dia lebih kepada alat
untuk kita manfaatkan benda-benda hidup yang ada di persekitaran kita. Ada berapa banyak benda-benda hidup ni? 17,000 jenis. Buatlah PhD satu daripada ini. Maka dari sini akan lahir 17,000 PhD. Kerana kita boleh buat kajian tentang 17,000 jenis makhluk yang hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Barulah manusia tak bergantung dengan satu sumber. Kalau tak, manusia terlalu bergantung dengan satu sumber, ringgit Malaysia, yang sejatuhan nilainya. Jangan bergantung pada satu sumber. Maka pengarang kitab ini berada di zaman itu. Zaman di mana suburnya ilmu pengetahuan untuk memenuhi keperluan syarak dan bagi memanfaatkan segala khazanah-khazanah yang tersedia ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu falak ni, nama falak ni baru masyhur apabila Sultan Ulubih memeluk agama Islam. Barulah ditukarkan daripada ilmu ayah kepada ilmu falak. Maka dalam hal ini kita tahu dah 800 tahun berlalu. Maka 800 tahun yang lalu mereka menggunakan ilmu falak sebagai alat. Maka kitab ini ditulis atas tujuan yang murni. Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwali merasakan bahawa sepatutnya semakin kita memahami benda-benda hidup, maka semakin teguhlah, semakin kukuhlah keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nak meneguhkan iman dan bagaimana untuk menambahkan, meningkatkan keimanan? Ianya apabila mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, dan apa yang dilihat itu nanti melahirkan sesuatu yang menghairankan. Apa yang didengar nanti melahirkan sesuatu yang mengejutkan. Bukan mengejut dengan diturunkan jawatan nanti dia. Jadi hairan ini daripada penglihatan. Terkejut ini daripada perasaan. Itu yang orang kata mati terkejut kerana serangan jantung. Ini nak cerita falak, nak cerita apa? Sekarang ni kita nak dengar. Maknanya pengarang kitab ini menyatakan kenapa dia tak terus khususkan karangan kitab dia kepada modul falak kebendaan, modul falak keduitan. Tidak. Tapi dia beri tajuk Ajaibul Makhluk, keajaiban makhluk. Supaya nanti dia ajar kepada kita bagaimana penglihatan mata kita menilai, bagaimana pendengaran telinga kita menilai, sehinggalah apabila mata kita melihat, nilaiannya ianya mendatangkan kehairan. Hairan, no? Telinga mendengar mendatangkan kejutan. Perancangan. Barulah namanya ajaib. Suatu yang ajaib.
Ajaib ni apabila mata melihat penuh kehairanan, telinga mendengar dengan merasai kejutan demi kejutan. Barulah datangnya keajaiban. Kalau tak tengok Android, aku pun boleh beli. Tak ada di situ nilai keajaiban. Tuan-tuan, patutnya kita nampak matahari terasa ajaib. Kita melihat bulan, ajaib. Kita melihat bintang-bintang, ajaib. Tapi tidak. Ajaib melihat ringgit Malaysia 100. Matahari lah. Bulan lah, dia tahulah, dia terbit, dia terbenam. Tak timbul pun keajaiban. Kenapa? Something wrong with you. No me. Ada yang tak kena. Sepatutnya apabila kita melihat af'alullah, ciptaan-ciptaan Allah, datanglah keajaiban. Maka pengarang kitab ini, Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini, merasakan bahawa perlu diterangkan, dijelaskan kepada pembaca-pembaca daripada kaum muslimin tentang apa itu keajaiban dan kenapa perlu melahirkan dalam diri ini rasa keajaiban. Kalau tidak, kita hanya ajaib dengan kebendaan madiyah semata-mata. Baiklah, kita lebih terkejut ajaib melihat iPhone 6. Kita tak rasa ajaib pun melihat matahari, bulan dan planet. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Qalu al-ajabu hayratun ta'rudu lil insani li fusulihi an ma'rifati sabab syai' aw an ma'rifati kayfiyati ta'thirihi fi. Misaluhu anna al-insana idza ra'a khalyatan nahl wa lam yakun shahiduhu qablu li kathratihi hayyarahu li adami ma'rifati fa'ilihi. Kalau tuan-tuan tak dapat terjemahan dia, dekat sini adalah dia punya terjemahan dia, cuma kat musim naya ni kat cantik. Sesuatu yang menakjubkan itu ialah rasa hairan yang melintangi fikiran. Kerana apa dia punya, itu kalau nak di situ lah. Nanti minta buku hak dia lah. Dan tak faham, tak apa dulu. Aku tak belajar. Kerana terasa manusia itu daripada mengetahui sebab sesuatu atau mengetahui bagaimana kesan sesuatu itu kepada manusia. Sebagai contoh, maka diterangkan kepada kita apakah makna sesuatu yang ajaib. Maka apabila sebut sesuatu yang ajaib, senang aja. Ianya memberi kesan kepada fikiran dan perasaan. Baik. Manusia Allah berikan kepadanya dua. Setiap manusia ada dua unsur. Unsur yang pertama akal. Unsur yang kedua nafsu. Akal melahirkan fikiran.
nafsu melahirkan perasaan. Terpulang sama ada akal itu melahirkan fikiran yang baik, namanya yaqadah, atau sebaliknya akal itu melahirkan fikiran yang jahat, namanya ghaflah. Begitu juga nafsu. Sama ada nafsu melahirkan keinginan, kehendak, kemahuan. In English language you call that taste. Sama ada nafsu ini melahirkan kehendak, keinginan yang baik ataupun kehendak, keinginan yang jahat. Kehendak, keinginan yang baik namanya iffah. Kehendak, keinginan yang jahat namanya syahwah. Dah, kau belajar tasawuf pula. Kata belajar falak. Inilah ilmu orang dulu. Satu bidang ilmu merangkumi. Baik, setiap manusia siapapun, tugiman, tugiran, tugimen, tugirin. Yang jauh lah. Wagiman, wagimen, wagiran, semuanya pada dirinya ada dua unsur, akal, nafsu. Sama ada akal, ya, maupun nafsu. Akal melahirkan pikiran, nafsu melahirkan perasaan. Baik, maka yang dimaksudkan dengan ajaib itu adalah hasil penglihatan dan hasil pendengaran. Apabila mata melihat, ya, apa yang dilihat akan pergi kepada dua, yaitu akal dan nafsu. Maka apabila mata melihat, merangsang akal dan nafsu untuk berfikir dan merasa sesuatu. Jadi kalau tuan-tuan tengok matahari tak ada apa je, salah, tak terangsang apa yang dilihat. Sama ada fikiran maupun perasaan. Ya. Antara fikiran dan perasaan, dua yang tak dapat dipisahkan. Apa yang dirasa, itulah yang difikir. Apa yang difikir, itulah yang dirasa. Apa yang rasa sekarang, lapor. Apa yang difikir, bila nak habis masuk waktu asar. Jadi apa yang kita fikir, itulah yang kita rasa. Apa yang kita rasa, itulah yang kita fikir. Jadi apabila apa yang dilihat merangsang fikiran dan merangsang perasaan, maka sekiranya yang dilihat itu menghairankan, apa yang dirasai itu memeranjatkan, itulah keajaiban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu salah satu daripada 5 panca indera. Begitu juga apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar, dia merangsang fikiran dan perasaan. Kalau yang didengar itu merangsangkan fikiran dan merangsangkan perasaan, ya, maka ianya melahirkan rasa kejutan. Maka apa yang didengar itu sesuatu yang ajaib. Tuan yang dirahmati Allah, ialah malam-malam kita dengar bunyi ngilayan kuntilanak, ajaib. Ajaib. Baru nak rasa ajaib. Itu punya pasal. Tuan yang dirahmati Allah, ya, itu dimaksudkan dengan ajaib. Dan kenapa perlunya nak ada rasa ajaib? Apabila ada rasa ajaib, barulah maknanya disitulah terbuka pintu hati. Selagi tak terkejut, selagi tak ada rasa hairan, tak terbuka pintu hati. Terbuka pintu hatinya kalau ada kejutan.
Terkejut, jatuhnya ringgit Malaysia. Baru nak ambil tahu kenapa jatuh ringgit Malaysia. Kerana mengejutkan. Orang akan ambil tahu sekiranya perkara itu mengejutkan dan memeranjatkan. Jadi mengejutkan, memeranjatkan, menghairankan, itu semua membawa arti kepada ajaib. Apabila dah nak ambil tahu, barulah dah terbuka pintu hati. Itulah jalan untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu ayat yang ke-8 surah Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Sadaqallahul azim. Tabsiratan, ambillah perhatian, wa zikra, ambillah peringatan. Apabila kita benar-benar mengambil perhatian dan mengambil peringatan, itulah jalan untuk orang-orang yang nak balik ke pangkal jalan. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Kenapa tak nak bertaubat? Kerana tak dapat mengambil perhatian. Kenapa tak nak bertaubat? Kerana tak dapat mengambil peringatan. Jadi tafsiratan itu membawa arti mengambil perhatian. Manakala tazkirah kan dengar tu. Tazkiratan itu mengambil peringatan. Apa yang dilihat, di situ kita ambil perhatian. Apa yang didengar, kita ambil peringatan. Maka berbeza dua, mengambil perhatian dengan mengambil peringatan. Beza. Mengambil perhatian, penglihatan. Mengambil peringatan, pendengaran. Barulah terbuka pintu hati balik ke pangkal jalan. Dan orang tua beritahu, ambil perhatian nak. Maknanya kita suruh anak dia perhati betul-betul, ambil iktibar, ambil peringatan nak. Dengar cakap orang tu, ambil peringatan, pendengaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi maknanya pengarang kitab ini dia mengajak kita dulu supaya kita memahami maksud ilmu pengetahuan itu, iaitu menghampirkan diri kepada Allah. Dia tak nak belajar falak pandai-pandai, makin jauh dengan Allah. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Itu jelas apa yang Rasulullah sabdakan. Orang yang bertambah ilmu pengetahuan akan tetapi tidak bertambah petunjuk di sisi Allah. Lam yazdad minallah. Ada apa-apa yang bertambah untuk dia di sisi Allah, illa bu'dan, melainkan semakin jauh. Jadi apapun kita mungkin hairan, patutnya diciptalah kepada kita konsep tak ada apapun yang ajar kita dulu. Dia tak nak nanti kita jadi seperti golongan kufar, tinggi ilmu pengetahuannya, hebat pemerhatiannya, hebat peringatannya, tapi tidak balik ke pangkal jalan. Baik, maka dia beritahu kepada kita
Sebagai contoh, bahawasanya seorang manusia apabila melihat sarang lebah dan belum ada lagi orang yang menyaksikan sarang lebah sebelum itu, dialah orang yang pertama melihat sarang lebah. Oleh kerana banyaknya sarang lebah itu, maka tercengang-cenganglah dia kerana tidak diketahui pembuat sarang lebah tersebut, siapa yang buat sarang itu. Dan sekiranya diketahui bahawasanya sarang lebah tersebut adalah gerak kerja lebah sendiri, nescaya hairanlah dia. Takkan lebah boleh buat sarang sedemikian rupa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka barulah pengarang kitab ini memberi kepada kita contoh. Dari segi ilmu mantik, benda ni dikategorikan kepada dua. Yang pertama al-majhul, yang tak diketahui, jahil. Jadi isim maf'ulnya majhulun, jahala yajhilu. Jahilun isim fa'il, orang yang bodoh. Majhulun, yang tak diketahui. Yang kedua maklumun. Itu orang Melayu guna sebagaimana yang kamu mesti maklum. Maklum tu daripada perkataan Arab alima. Jadi isim maf'ulnya maklum, sebagaimana yang kamu sedia maklum, sedia diketahui. Baik, maka setiap benda ni dua kategorinya. Sama ada benda itu majhul, tidak diketahui latar belakangnya, jenisnya, kategorinya. Dan yang kedua maklumun, yang diketahui jenisnya, kategorinya, begitulah latar belakang. Baik, maka bagi benda yang tidak diketahui, ada kaedah-kaedah untuk kita mendapat maklumat perkara-perkara yang kita tak tahu. Berbeza benda yang kita dah tahu, maka benda yang kita dah tahu, dia ada jalannya. Bagaimana benda yang kita dah tahu, kita nak gunakan, kita nak manfaatkan. Sebut sahaja sarang lebah. Baik, bagi orang yang tak tahu, ada jalan untuk dia mengetahui lebih dekat apa itu sarang lebah. Dan kau pun dia nak ngajar apa, dah jadi ni cara dia. Ni orang lama, memang lambat alim kalau macam ni. Orang yang dah tahu sarang lebah, dia tak boleh ikut rentak orang yang tak tahu sarang lebah. Baik, orang yang tak tahu sarang lebah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk dia tahu sarang lebah tu macam mana, apa sebenarnya sarang lebah, maka dia kena faham dua. Yang pertama al-had, had batasan. Yang kedua ar-rusum, garisan. Jadi kalau orang tanya dengan dia yang baru pertama kali tengok lebah tu binatang apa, dia akan bataskan lebah tu gini. Dia akan rusum buat garisan. Ini bentuknya. Maknanya dia mesti ada al-had dan ar-rusum, resam. Yang orang belajar mantik tak faham-faham tu. Ramai yang belajar mantik, dia lulus mantik kerana dia ngapal saja. Dia langsung tak dapat praktikkan mantik tu. Itu cerita di mana.
Kalau kita tak faham sesuatu, tiba-tiba orang suruh terang kepada kita. Terang. Apa tu lebah? Pertamanya kita kena tunjukkan batasan dia, had dia, sempadan dia. Dia gini, dia gitu, dia gini. Sambungkan. Oh, kepak. Kan macam ada cerita dekat dulu TV3 tu kan, orang tu dia kena gunakan ar-rusum dan dia kena gunakan al-had. Oh, suka kata kedua. Langsung tak lagi. Kan dulu tu dia nak terangkan, dia dah baca. Dia nak supaya orang tu bilang apa. Wahal benda tu itik je. Susah. Jadi itu dari segi apa yang disebut disiplin ilmu, benda yang kita tak tahu dan pertama kali kita lihat, merangsang fikiran dan perasaan, maka ianya sesuatu yang ajaib. Dan apabila kita terangkan benda yang ajaib itu, kita kena terangkan dengan ada di situ dua perkara. Yang pertama batas-batasnya, yang kedua resam garisan-garisannya. Barulah dapat dirupakan. Itu namanya tasawuriyah. Yang kita baca tasawur tu, tasawuriyah, menggambarkan sesuatu dengan betul. Salah kau buat garisan, dah itik disangkanya ayam. Salah sendiri kerana salah dalam membuat batasan dan garisan. Baik. Persoalannya yang kedua, kalau kita dah sedia faham lebah tu, kita dah faham lebah tu apa, dan kali pertama ianya menakjubkan. Alhamdulillah. Kali pertama tengok sarang lebah. Apa kata David Beckham? Miracle. Tak faham lah. Kali pertama melihat sarang lebah dan lebah memang menakjubkan. Kali kedua jemu. Kita pun dah tak nak tengok lagi National Geographic. Tak apalah, kerana dia tidak mendekatkan kepada Allah, dia lebih kepada onshore. Baik, untuk orang yang dah tahu apa tu sarang lebah, janganlah buat action. Kerana dalam disiplin ilmu, setelah kita memahami sarang lebah tu apa, kita perlu menilai. Ya, sejauh mana dapat menilai, dia mesti memenuhi 3 urutan. Pertama, at-tamsil, dapat memberi contoh dan permisalan. Yang kedua, at-tasrif, mampu dipecah-pecahkan, mampu dikembang-kembangkan. Kan kalau belajar ilmu sorof, sorof tu pecahan dan pengembangan kalimat. Kenapa anak kita baca kitab susah? Kerana lemah ilmu sarafnya. Kerana pengembangan kalimat tu dia tak dapat. Kita nak pecah, dia tak dapat nak pecah. Yang dia tahu fa'ala, fa'alu, fa'ala, datang kepala bulu, balik pening kepala ular. Itu yang dia ngapal tasik. Dia tak faham. Tasik tu pun. Benda yang kita dah faham, patutnya penilaian kita itu bermula dengan tamsil. Kita boleh bagi contoh. Saya cerita dengan Pak Aziz. Pak Aziz bagi contoh pula. Contoh yang lain. Satu. Contoh yang kedua. Hebat Pak Aziz. Lebih alim daripada aku. Itu. Maknanya orang yang sudah faham, dia berjaya menilai, maka dia dapat memberi misalan-permisalan yang lain. Yang kedua, orang yang dah faham, dia mampu menilai, maka dia boleh pecah dan mengembangkan lagi. Itu namanya at-tasrif. Dan yang ketiga, al-qiyas. Ini yang jabatan fiqh dan usul.
Jadi siapa yang tak faham kias memang dia lemah dari segi istinbat hukum. Kerana dalam mazhab Syafi'i, disitulah kehebatan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam mengkiaskan hukum, mengambil kira sebab dan akibat. Suatu benda itu berlaku ada sebabnya dan ada akibatnya. Itu sunatullah. Kadang-kadang sebab dan akibat berbeza, berkadar terus. Kadang-kadang sebab dan akibat berkadar susah. Sebabnya begitu, tapi jadinya lain. Kau faham tidak aku cakap? Itulah gara-gara nak belajar kitab turas. Maknanya penghuraiannya, penghujaannya itu banyak. Itulah ceritanya. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita dah pandai menilai, tuan-tuan dah tahu lebah tu apa, tengok pun tak menakjubkan, tapi kau jangan action and generation. Kerana banyak benda yang kau tak tahu lagi. Baru tahu lebah tu apa, baru faham lebah tu ada produknya, tetapi kita tak berjaya memberi contoh-contoh seperti lebah. Kita belum tahu lagi, nak pecahkan, nak kembangkan apa yang ada pada lebah, ada juga pada yang lain pada diri kita, pada masyarakat kita. Dan yang ketiga, al-qiyas. Kalau ustazah dah belajar qiyas kan, ada di situ naqisun alai. Manakala mereka yang dah belajar akademi di Islam, dah pergi dia apa nama tu, Milangpuri. Tu sana nak sebut. Memang dah faham lah bab qiyas tu apa kan. Hafal pula kan. Cuma takut tak faham. Jadi fahamlah bersamanya kan. Kita tahu macam arak tu hukumnya haram. Kerana ilahnya, itu namanya qiyas bil illah. Dikiaskan pada sebabnya, sebab dia memabukkan. Baik, kemuncak kepada qiyas ini, setelah kita memahami qiyas, maknanya kita dah boleh menilai, maka disitulah kita dapat mereka cipta. Dari segi keperluan syarak, ya, dengan kita memahami bab qiyas, maka berkembang hukum syarak tu. Berkembang hukum syarak tu. Dengan kata berkembang hukum syarak tu, senang kita. Maknanya orang bertanya, apa hukum makan ayam mas? Qiyas. Apa hukum makan KFC? Qiyas saja. Kenapa qiyas? Dah ada logo halal jadi. Main qiyas, logo halal aja. Itu namanya qiyas bidalil. Kita qiyas berdasarkan dalil yang ada. Dalil tanda halal. Tapi kalau orang tiru, difficult tu. Baik, kemuncak kepada qiyas ini ialah kita dapat menilai, mengukur. Maka di situ kita bukan pandang sahaja di hadapan, kita boleh pandang di belakang. Itu namanya qalibun, qalaba, yaqlibu, maqlub, qalib. Maka orang yang pandai ilmu qiyas, orang ni nanti dia pandai, dalam bahasa Inggeris kita kata mold. Mold ni maknanya dia pandai buat acuan. Hebatnya masyarakat Cina tu yang Rasulullah akui, utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Karena orang Cina perkembangan ilmunya tak terhenti setakat tamsil, tak terhenti setakat tasrif, tapi dia berkembang dari segi ilmu qiyas. Engkau keluarkanlah iPhone C, minggu depan Cina tiru. Karena dia boleh buat mol, dia boleh buat acuan, dia boleh qalib, dia boleh pandang depan,
dan dia nampak pula pandang dari belakang. Kau faham tak aku cakap? Itu nak ceritanya. Falau alima annahu min amalin nahli latahayyara aidan min haitsu anna dhalika al-hayawan ad-dha'if. Kaifa ahdatha hadhihi al-musaddasat al-mutasawiyah al-adla' allati 'ajaza an mithliha al-muhammadata al-hadaqa ma'al farjar wal mustarah. Baik, sekiranya diketahui bahawasanya bahawa sarang lebah itu adalah amalan hasil produk gerak kerja lebah, hairanlah juga. Kenapa hairan? Min haisu. Sebut min haisu tu maka tunjukkan kepada kita kenapa datangnya hairan. Daripada sekira-kira bahawasanya lebah tu dia jenis serangga. Kalau sebut al-hayawanud dhaif, al-hayawanud dhaif itu merujuk kepada serangga. Lebah itu daripada jenis serangga. Kaifa? Macam mana serangga dasar mampu membina hazihi musaddasat, bentuk segi enam yang sama je jaraknya tu. Kalau kita lihat sarang lebah kan segi enam musaddasat, daripada sadisah jadilah di situ hazihi musaddasat, yang mana segi enam itu al-mutasawiyah, segi enam sama. Ya. Yang mana segi enam sama ini segi enam sama yang tepat. Yang lemah oleh muhandas ni maknanya orang yang mahir. Seorang yang mahir pun sukar nak buat segi enam yang sama sisinya. Walaupun mak tu boleh kata mak walaupun bersama-samanya dengan itu al-farjar, iaitu jantung dan pembaris. Ya. Kalau kita fikirkan maknanya lebah tu dia mana ada pembaris? Dia mana ada jangka lukis? Kalau saya dulu nak kira anak bulan tengah bersemangat dulu, sanggup belajar kat UTM, belajar dekat komputer, satu perisian untuk lukis-lukis yang namanya AutoCAD. Masa tu AutoCAD 1, taubat nasuhah aku belajar. Kerana dia banyak koman-koman dia. Bukan baris sedia, dia senang. Dia banyak koman-koman nak. Susahnya nak buat. AutoCAD sekarang ni dah AutoCAD 7. Dah senang dah. Kau pijit, kau gerak, keluar bulatan tu. Beri dia arahan nak besar macam mana bulat. Secukup rasa, sejenak selera. Nak nyatakan. Ya. Cuba difikirkan. Lebah tu tak ada alat. Lebah tu tak ada akal lah. Dia tak ada akal untuk berfikir. Tinggal lagi dia ada nafsu, dia ada perasaan. Maknanya kalau lawan bola 10 orang lawan 11 orang lah menang. Manusia ni ada 2, akal, nafsu. Nak lawan dengan lebah yang ada nafsu je, manusia lah menang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kenapa manusia tak dapat menandingi lebah? Something wrong. Istilahnya begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani jemput saya. Kononnya ada ilmu falak. Maka dia jemput saya untuk saya menjinakkan gajah yang menyerang di Felda Ulu Demor. Di Ulu Demor dekat dengan Gunung Belumut keluar. Maka kan zaman tu duit tak ada. Pergi aja lah. Berbekalkan ilmu falak yang sedikit ini. Jadi dia jangan dah pergi tu boleh claim macam-macam lah. Pergilah. Istilahnya itu. Beranikan diri lah. Maka saya pun pergi. Orang saya tahu saya ceramah dulu. Ceramah mula berasul. Lepas ceramah saya pun pergi. Baru pengurus tengok. Minta pang gajah. Minta pang gajah. Minta pang gajah. Macam ni Ustaz. No sweat, no problem. Orang kata mafi muskilah. Semua pengurus tunggu ni. Dia tak you. Macam mana Ustaz? Minum petang aku cakap. Nanti sikit. Betul. Jadi ketika minum petang tu saya beritahu lah dengan dia. Maknanya gajah badan besar. Telinga besar, kaki besar, berat, bertenaga, tapi dia tak ada akal. Oleh kerana dia tak ada akal, dia tidak boleh tamsil, dia tak boleh tasrif, dia tak boleh kias. Itulah. Rupanya dia pun tak faham tamsil tu apa, tasrif tu apa, kias tu apa. Sekurang-kurangnya aku dah ada modal untuk kecundangkan dia. Jadi dia kata, aku cakap yang pertama, yang aku tahu kita belajar dalam kitab Hayatul Hayawan Kubra, binatang dia 70 kali perasaannya berbanding manusia. Dia cepat terasa, cepat merajuk. Siapa yang merajuk tu? Dia cepat merajuk, cepat terasa. Dia 70 kali perasaannya berbanding manusia. Jadi dia main perasaan. Maka jangan dikeji, jangan dicaci, jangan dimaki binatang. Sebab itu Rasulullah bersabda kan, la tasubburri fa innaha min ruhillah. Jangan kamu mencaci, mengeji angin. Kerana angin itu utusan Allah. Angin itu benda hidup. Angin tak ada fikiran. Angin ada perasaan. Sebab itu dia berangin dan naik angin. Jadi dia kata, cepatlah Ustaz, cepat, bertenang ni, kita terus memang lambat. Bertenang. Macam mana nak tahu gajah ni? Tuan-tuan rahmati Allah. Maka kenalah tahu gajah ni ada perasaan. Maka kita kena tahu gajah ni tak anda apa. Apa yang gajah tak suka. Gajah tak suka itulah yang kita hadirkan benda tu. Apa yang gajah tak suka? Nantilah belajar lah. Tak habis nak baca ni. Tuan-tuan dirahmati Allah. Begitu juga dekat masjid. Dekat masjid Sultan, namanya Masjid Pasir Pelangi. Itu masjid Sultan itu. Maka banyak burung merpati. Burung merpati ni jinak. Kadang-kadang aku tengah sarapan lepas kuliah subuh pun dia datang sebelah tangan dia makan-makan. Tangan pun dia tak segan lah kan. Dia tak kira mahram ke apa kan. Tahu merpati. Jadi sekarang ni imam buat keputusan, aku cakap kena tanya Sultan. Kalau Sultan setuju boleh. Okey, Sultan setuju. Maknanya burung merpati ni kita halau. Jadi nak halau dia tu, maknanya burung merpati ni dia maknanya
Dia sekawan. Dia akan makan hati kalau kawan dia ni kena sesuatu. Jadi apabila dia kumpul tu, kita cuba tangkap seekor dan tunjukkan dia. Dia tak akan datang lagi dulu, kini dan selama. Dia akan tinggalkan tempat itu. Kerana dia tahu kawan dia akan disembelih dan terkorban. Maka dia perasaan kuat tu. Kau jangan buat yang lain, jangan racun dia, jangan apa dia, jangan. Ya, kerana dia bukan binatang perosak. Hadis Nabi hanya membenarkan kita membunuh 5 si hitam. 5 si hitam antaranya gagak, itu antara disunat untuk kita bunuh. 5 si hitam yang disunatkan. Jadi kalau binatang yang Rasulullah kata tak sunat bunuh, jangan bunuh. Nanti datang mudarat yang lain. Kerana dia ada perasaan. Kita binatang pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka setelah kita memerhatikan bahawa kita melihat bahawa lebah tu dia tak ada akal, dia tak boleh kias, dia tak boleh tasrif, dia tak boleh apa yang disebut tamsil. Tapi macam mana dia boleh buat sesuatu yang mengajaibkan? Itulah datangnya ajaibul makhlukat, keajaiban makhluk-makhluk Allah. Keajaiban makhluk Allah itu kelebihan yang kita kena atur, maknanya di luar kemampuan kita. Itu kelebihan yang Allah beri, keajaiban yang Allah beri kepada lebah, sehingga Allah Ta'ala berakui ayat 68 Suratul Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahu. Tengok sini ayat 68 Suratul Nahl. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui, Allah Ta'ala sendiri yang salurkan maklumat kepada lebah, sehingga lebah mampu buat segi 6 yang sama, tepat. In English language you call that accurate. Itu sama. Lemah je kita, itu tak ada. Tapi kita boleh mengambil manfaat daripada lebah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka datanglah rasa keajaiban. Betapa hebatnya, maha besarnya, maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Maka tuan-tuan, kita beristirahat jangan mana-mana, teruskan bersama saya selepas asar nanti. Tak tahulah agak-agak ni memang suku kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguhkan seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.